di Malaysia itu, bahawa kecemerlangan ini bukan Allah takdirkan di dunia ini untuk dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Kecemerlangan bukan hanya diwarisi oleh orang-orang India. Kecemerlangan bukan diwarisi oleh orang-orang yang hidungnya mancung, yang matanya biru seperti orang-orang Eropah. Tetapi kecemerlangan ini sebagaimana disebutkan oleh timbalan pengurusi PIBG tadi, sebenarnya adalah warisan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sudah hilang. Kecemerlangan yang hebat, saudara-saudara. Islam telah memerintah dunia ini hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Budaya yang dibawa, budaya yang menjadi paksi kepada kehebatan Islam itu, saudara-saudara, bukan budaya perniagaannya, bukan budaya ekonominya sahaja, bukan budaya sainsnya sahaja, seluruhnya bergabung. Budayanya ialah budaya ilmu. Tamadun Rom tidak membawa budaya ilmu. Tamadun Parsi tidak membawa budaya ilmu. Tamadun Babilonia tidak membawa budaya ilmu. Tamadun Renaissance di barat sana pun tidak membawa budaya ilmu. Tetapi Islam hampir 1000 tahun memerintah dunia. Tamadun yang dibawa ialah tamadun ilmu. Sudah sekian lamanya tamadun itu hilang. Hilang daripada kita di Kota Baru, hilang daripada sekolah-sekolah yang ada di Kelantan, hilang daripada sekolah-sekolah yang ada di luar Kelantan, hilang di sekolah-sekolah yang ada di pertaburan di seluruh negeri di Malaysia ini. Kemana hilangnya? Kita akan persoalkan kemana hilangnya dalam ceramah program yang kedua sebentar nanti. Tetapi saudara-saudara, kita tak mampu. Yang hilang terus hilang. Kita tak mampu melihat bahwa kita terus mencari-cari dan tercari-cari. Dunia tidak mempunyai masa untuk menunggu kita mencari-cari. Dunia barat, dunia timur, dunia utara, dunia selatan, yang namanya tamadun, yang namanya hebat, kehebatan, yang namanya kecemerlangan, tidak ada masa untuk menunggu. Mak kita ada masa untuk menunggu. Bapak kita ada masa untuk menunggu. Putaran tamadun tidak ada masa untuk menunggu kita mencari-cari. Sebab itu saudara-saudara, saya nampak di Malaysia ini Kelantan telah menjuarai buat sekian lamanya walaupun tidak dibukukan. Kelantan telah menjuarai buat sekian lamanya. Sebut saja tradisi ilmu, tradisi tamadun ilmu, tradisi pendidikan. Inilah negeri yang paling ulung di Malaysia. Kita tak suka pun terpaksa kita akui, kita suka pun terpaksa kita akui. Saya sebut waktu kita bertemu dulu dengan majlis pengetua, waktu saya memberikan sedikit ceramah di madrasah, beberapa madrasah di Ketereh dan juga teman-teman yang lain. Saya sebutkan macam mana universiti-universiti, kalau saudara lihat di Kuala Lumpur pun, pergilah UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bahasa yang pertamanya bahasa Melayu standard. Bahasa yang kedua mereka ialah bahasa Kelantan. Pergilah ke Kairo, ke Mesir, Kahirah. Bahasa yang pertamanya tuan-tuan ialah bahasa Arab. Bahasa yang keduanya ialah bahasa Melayu Kelantan. Pergilah ke Jordan. Bahasa pertamanya ialah bahasa Arab. Bahasa keduanya ialah bahasa Kelantan. Pergilah tempat saya belajar, 2 tempat saya belajar di Amerika. Satu di University of Pennsylvania di Pittsburgh. Bahasa yang pertamanya bahasa Inggeris, bahasa yang keduanya bahasa Kelantan. Tempat yang kedua saya belajar di Wisconsin namanya. Bahasa pertama bahasa Inggeris, bahasa rasmi kedua bahasa Kelantan. Saudara-saudara, tak ada orang yang dapat menafikan. Tak ada orang boleh menafikan. Hanya orang yang tak nampak saja yang terus tidak nampak fakta yang terjalin di depan kita. Hanya orang yang tak tahu saja, atas sebab kita pun tak tahu mengapa mereka tak tahu. Tapi saya nak sebut anak-anak, sebagaimana tradisi Islam, tamadun Islam yang telah berkembang hampir 1000 tahun, putus sambungannya, maka budaya yang telah diletakkan di Kelantan ini pun akan putus sambungannya. Putus sambungan budaya tradisi ilmu ini, saudara-saudara, akan mengakibatkan
akan mengakibatkan satu akibat, saudara-saudara, yang akan membunuh isi tamadun insan, yang akan membunuh isi tamadun manusia, dan akhirnya akan membunuh ciri-ciri kemanusiaan itu sendiri. Nampak manusia seperti manusia, tetapi hatinya bukan manusia. Nampak manusia berlagak seperti manusia, tapi dhamirnya bukan manusia. Nampak manusia seperti manusia, berkata-kata seperti manusia, tapi paras otak perkataannya tidak menggambarkan manusia. Bagaimana mereka tidak menggambarkan manusia? Mereka cemoh Allah, mereka cemoh agama, mereka perlekeh agama, padahal mereka adalah produk agama. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu sangat penting dalam program ini. Saya nak mengatakan tuan-tuan, 30 tahun terlibat, 30 tahun. Malam ini hati saya kembang, tuan-tuan. Kembang melihat anak-anak ini, barisan daripada ayah-ayah dan ibu-ibu yang ada pada malam ini. Sesungguhnya ini satu sejarah. Bayang, tuan-tuan, kalau majlis ini sama minggu atau 2 minggu sekali bergerak ke Pasir Putihnya, bergerak ke Pasir Masnya, bergerak ke Kuala Kerainya, bergerak ke Rantau Panjangnya, bergerak ke Jelinya. Bayang, tuan-tuan, syiar kecemerlangan. Bayang, tuan-tuan, syiar kecemerlangan, syiar kehebatan tamadun insan, syiar ilmu. Bayangkan apa yang dicatat oleh malaikat yang sedang mencatat. Bayangkan keridhaan Allah yang akan mengalir kepada kita. Bayangkan rahmat Allah yang akan bercucuran kepada kita. Bayangkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke lubuk hati anak-anak, ke lubuk hati bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, seluruh sistem yang ada dalam sekolah yang namanya Muhammadi Lil Banat ini. Inilah yang mesti diusahakan. Dan saya, tuan-tuan, bila menyuarakan dulu kepada Ye, terus disambut. Bila disuarakan kepada majlis guru-guru, majlis pengetua dan persidangan pengetua, terus disambut. Bagaimana mereka begitu mengerti, begitu paham. Nak bagi paham kepada bapak-bapak, nak bagi paham kepada mama. Untuk mencapai kecemerlangan ini, saudara-saudara, mesti ada kesepaduan. Paling tidaknya 3 unsur. Guru mesti bersepadu dengan ibu bapak. Ibu bapak mesti bersepadu dengan anak-anak atau pelajar. Gabungan di antara ibu bapa, guru-guru dan pelajar, inilah gabungan yang paling ampuh. Malam ini saudara-saudara kita buktikan di Kota Baru ini bahwa kita mampu melahirkan rangkaian jalinan antara ibu bapa dan guru-guru itu. Jalinan ini sebenarnya, saudara-saudara, adalah merupakan jalinan yang sedang memang pun telah difikirkan. Ada sekolah telah memikirkan berbelas-belas tahun, tapi tak dapat mengadakan majlis seperti ini. Tak silap saya, kita berbincang 2 minggu yang lepas. Hari ini kita sudah berhimpun di sini. Bayangkan guru-guru yang ada, bayangkan pengetua-pengetua, bayangkan fikir mereka, bayangkan pandangan ke depan mereka. Anak-anak yang ada ini bukan anak mereka. Bayang, tuan-tuan, anak-anak yang ada ini anak tuan-tuan, anak puan-puan. Mereka hanya merupakan instrumen kepada kecemerlangan. Tapi komitmen daripada guru-guru ini, komitmen daripada guru-guru wanitanya, komitmen daripada guru laki-lakinya, komitmen daripada pimpinan-pimpinan sekolahnya. Kalau gayung ini tidak bersambut di kalangan ibu bapa, musnah harapan untuk menjadikan sekolah ini sebagai center of excellence. Inilah saudara-saudara yang perlu dipikirkan. Saudara, malam ini sebenarnya saya ada cancel 11 program di Kuala Lumpur. 11 program kerana nak datang di tempat ini. Pasal saya pun tak sangka idea yang keluar bila perbincangan hari itu nak buat di Padang. Saya tunggu-tunggu sebenarnya. Dalam kepala saya, boleh ke di Padang, boleh ke di Padang, boleh ke di Padang. Dalam kepala saya, apa setting ni nak buat di Padang ini? Dalam kepala saya, mampu ke mak-mak nak duduk di Padang, bapak-bapak nak duduk di Padang. Dalam kepala saya, mampukah anak-anak tuan-tuan hari ini bercuti sebenarnya? Semuanya sudah nak melangkahkan kaki, cuti, nak balik ke rumah, nak balik ke kampung. Rindu adik, rindu mak, rindu ayah, rindu kambing, rindu lembu. Tapi mereka datang ke tempat ini. Tetapi bila saya sampai tadi waktu maghrib dan sekarang ini, saya baru yakin komitmen teman-teman di Kelantan,
Yakin saya komitmen ibu bapa di Kelantan ini.